Oke, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Suara saya dengar molek kan? Dengar elok ah? Dengar. Alhamdulillah. Tadi kita cerita tentang ada dua pendapat kan, iman murakkab ataupun basit. Golongan mutakallimin mengatakan iman basit, dan golongan muhaddithin pula kata iman murakkab. Dan kita beritahu juga tadi bahawa ikhtilaf ni lafzi, ikhtilaf lafzi. Tetapi macam mana ikhtilaf itu jadi kuat? Sepatutnya ikhtilaf lafzi ni ikhtilaf yang tidak kuat. Macam mana jadi kuat? Sehingga Imam Bukhari tulis dalam kitab dia berkali-kali bahawa iman ni yazidu wa yanqus. Maknanya iman itu murakkab sehingga berlaku pertambahan dan berlaku pengurangan. Kalau ikhtilaf lafzi, sepatutnya ikhtilaf tu tidak syadid. Ikhtilaf tu sepatutnya tidak teruk kalau ikhtilaf lafzi. Tapi ikhtilaf tu jadi syadid. Kenapa jadi syadid? Syekhul Hind beri jawapan kepada persoalan ni. Beliau kata bahawa ini hasil dari atharu al-bi'ah, kesan dari bi'ah dan juga huruf, kesan dari mulabasatu al-zuruf. Zuruf ni maksudnya suasana, persekitaran a'immah di masing-masing zaman. Di zaman mutakallimin, termasuk Imam Abu Hanifah dalam masalah ni, mereka berdepan, zuruf ataupun suasana zaman mereka ni berdepan dengan golongan Khawarij dan Mu'tazilah, yang mana mereka ni punya pengaruh yang agak kuat dalam masyarakat Islam masa itu. Mereka mengatakan, Khawarij ini mengatakan ni iman ni murakkab. Iman ni gabungan daripada tasdik dalam hati dan juga amal. Tasdik dalam hati dan juga amalun bil arkan. Sehingga Khawarij kata kalau amalan tak ada, seseorang boleh jadi kafir. Itu satu pemesongan yang kuat tu dalam akidah Islam. Dengan sebab tak ada amalan, dengan sebab tak sembahyang misalnya, seseorang boleh jadi kafir dan mukhalladun, dan kekal dalam neraka. Jadi Imam Abu Hanifah dan juga mutakallimin, mereka berdepan dengan golongan ni, Khawarij dan juga Mu'tazilah, yang mengatakan iman murakkab. Jadi untuk rad terhadap mereka, maka mereka rad dengan kuat, mengatakan iman itu basit. Iman hanya nama bagi tasdik dalam hati. Iman hanya nama bagi tasdik dalam hati. Taklah sampai kalau satu orang tu tak sembahyang, tak ada amal, taklah sampai dia mukhalladun, kekal di dalam neraka. Jadi asalnya Imam Abu Hanifah dan mutakallimin nak rad Khawarij, nak rad terhadap Khawarij, dan juga nak rad terhadap Mu'tazilah. Jadi rad yang kuat tu, dia punya tempiasan dia tu terkena kepada muhaddithin. Tempiasan daripada rad tu terkena kepada muhaddithin, sehingga berlaku semacam seakan-akan mutakallimin rad terhadap muhaddithin, demikian juga muhaddithin seakan-akan rad terhadap mutakallimin.
Sebenarnya yang berlaku ialah masing-masing mereka rad terhadap firqah batilah. Yang mutakallimin rad alal khawarij wal mu'tazilah. Boleh faham ke tu? Dan muhaddithin pula rad terhadap siapa? Rad terhadap murji'ah. Di zaman muhaddithin pula mereka punya mula basatul huruf, yakni mereka punya mula basah ni apa? Mereka punya bercampur bau dengan suasana murji'ah. Ini berlaku di zaman muhaddithin, termasuk Imam Bukhari. Murji'ah yang mengatakan iman itu basit, iman itu cukup sekadar tasdik dalam hati, tak ada apa ketaatan pun tak apa. Masyhur ni kata-kata murji'ah, la tadurru ma'al imani maksiatun. Sebarang maksiat tidak mendatangkan mudarat. Selagi ada iman dalam hati, buatlah apa maksiat pun tidak menjejas, tidak memberi apa-apa mudarat. Ini murji'ah punya slogan, la tadurru ma'al imani maksiatun wala tanfa'u ta'atun. Sebarang ketaatan tidak menambah apa-apa kebaikan, tidak memberi apa-apa peningkatan asal ada iman. Ini zaman muhaddithin, mereka berdepan dengan golongan murji'ah. Jadi untuk rad mereka ni, muhaddithin kata dah iman murakkab. Muhaddithin kata iman murakkab. Itu yang Imam Bukhari dalam kitab dia ni lagi dan lagi dia buat tasrih, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu murakkab, dan bila murakkab dia bertambah dan juga berkurang. Yazidu wa yanqus. Seakan-akan rad dia tu untuk rad terhadap Imam Abu Hanifah dan mutakallimin. Sebenarnya tidak. Kita dah sebut tadi, ikhtilaf antara muhaddithin dengan mutakallimin sekadar ikhtilaf lafzi. Rad mereka yang sebenar ialah muhaddithin yang sebenar, rad mereka terhadap murji'ah. Boleh faham? Jadi kesimpulannya, ikhtilaf antara muhaddithin dengan mutakallim ini bersifat ikhtilaf nuqtatu nazar. Nuqtatu nazar, yakni sudut pandang. Sudut pandang, bukan ikhtilaf yang hakiki, sekadar ikhtilaf ataupun perbezaan sudut pandang. Bila iman itu dipandang, iman dan amal ni dipandang sebagai satu komponen macam pokok kan, dahan dia, daun dia dan buahnya dan bunganya tu sebagai satu komponen dalam satu pokok, termasuk akarnya. Bila dipandang dari sudut itu, maka iman itu adalah murakkab. Mutakallimin pula sudut pandang mereka pandang iman tu yang duduk dalam, macam pokok tu yang tertimbus dalam tanah, akar yang tertimbus dalam tanah, itu sahaja yang asalnya pokok. Kalau iman kan yang asalnya yang dalam hati itu saja, itu asalnya iman. Yang lain yang timbul-timbul di atas ni, itu dia sekadar apa tu, dia sekadar penampilan luar saja. Jadi berbeza, bila ada perbezaan sudut pandang gitu, maka timbullah perbezaan antara dua tu, dan pada hakikatnya ikhtilaf mereka sekadar ikhtilaf lafzi. Kemudian Abi dah cerita antara iman sama ada murakkab ataupun basit. Sekarang ni masalah al-iman la yazidu wa la yanqusu. La yazidu wa la yanqusu di sisi mutakallimin. Dan di sisi muhaddithin pula al-iman yazidu wa yanqusu. Punca ikhtilaf ni daripada mana? Ikhtilaf ni bercabang dari ikhtilaf yang pertama. Bercabang daripada ikhtilaf basit ataupun murakkab, terbitlah ikhtilaf yang kedua ni, iaitu iman yazidu wa yanqusu ataupun tidak.
Mutakalimin kata iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Sebab apa tidak bertambah, tidak berkurang? Sebab mereka pandang kepada iman dengan makna iman munji. Sebab iman ada dua tahap kan, iman munji, iman mu'li. Iman yang menyelamatkan seseorang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu nama dia iman munji. Yang Quran sebut rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Boleh jadi akan tiba satu masa orang kafir akan sangat-sangat kepingin bahawa mereka juga ada iman, mereka juga ada Islam dan mereka juga ada kalimah. Sebab apa? Mereka dapat selamat, dapat najat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini iman munji ni. Iman munji ini iman sekadar beriman dengan arkanul iman as-sittah, rukun iman yang 6 tu. Rukun iman yang asas, beriman pada Allah, malaikat, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wal qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Beriman pada rukun iman yang 6 ini merupakan iman munji. Yang kedua iman mu'li, iman yang meninggikan darjat. Yang Quran sebut ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu orang mukmin yang sebenar. Ulaika humul mu'minun haqqan, orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Lahum darajatun, mereka punya darjat yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun wa rizqun karim, ada keampunan dan rezeki yang mulia. Ini iman mu'li. Jadi maksud mutakallimin yang kata iman la yazidu wa la yanqusu, iman tak bertambah dan tidak berkurang, mereka bermaksud iman munji. Iman munji maksud tidak berkurang, yakni kalau dia kurang dia jatuh pada darjah syak. Rukun iman yang 6 tu kan kalau kurang dia jadi syak. Dan syak ataupun zan ni, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Zan ni tidak membantu dalam perkara kebenaran. Zan ni tidak memadai untuk memberi keyakinan terhadap sesuatu. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Zan ni tidak memadai dalam perkara akidah, perkara kebenaran. Perlu kepada yakin. Kalau zan tidak memadai, syak lagi tidak memadai. Sebab tu iman munji ni tak boleh kurang dan tak boleh lebih pula. Macam mana? Apa maksud mutakallimin kata tak boleh lebih? Yakni dia punya syarat najat itu sekadar itu saja, syartun najat, tak lebih daripada itu. Syarat untuk najat, syarat untuk selamat, syarat untuk capai rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, syarat dia iaitu saja iman pada perkara-perkara yang asas, rukun iman yang 6 itu. Tak ada pertambahan. Kalau ditambahlah syarat najat ni, kita tak tahulah berapa ramai yang tak akan najat ni, tak akan selamat. Kalau syaratun najat ni kalau ditambah lagi selain daripada 6 perkara tu. Sebab ialah kata-kata manusia atau orang Islam hari ni kan, kata-katanya meragui banyak perkara. Tetapi mereka masih dianggap selamat selagi ada asas, selagi ada rukun iman yang asas. Syarat najat sudah mereka peroleh, syartun najat sudah mereka peroleh, syarat selamat tu sudah peroleh. Jadi memadai sakat itu, tidak ditambah lagi syarat itu. Itu maksud la yazidu. Jelas maksud la yanqusu, tak boleh kurang, jangan turun. Yakin jangan turun ke darjah, ke tahap zan, jangan turun ke tahap syak, apalagi jangan turun ke tahap waham. Kalau turun memang tidak memadai. Itu maksud la yanqusu. Dan maksud la yazidu pula, syarat tu tidak ditambah, syartun najat. Jadi bukan maksud mutakallimin bila mereka kata iman la yazidu wa la yanqusu tu, bukan mereka bermaksudkan iman mu'li. Maksud mereka iman munji. Iman munji itu yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Adapun iman mu'li tetap bertambah,
Iman mu'li ni memang boleh bertambah, boleh berkurang. Dari segi iman mu'li, iman yang meninggikan darjat, tidak ada ikhtilaf antara mutakallimin dengan muhaddithin. Ikhtilaf ialah dalam perkara la yazidu wa la yanqusu ni, ikhtilaf melibatkan iman munjib. Itu satu perkara, kan. Yang kedua perlu kita beri tanbih dalam masalah al-iman la yazidu wa la yanqusu di sisi mutakallimin, ialah tak bertambah dari segi kamiyah, dari segi kuantiti. Adapun dari segi kaifiyah, dari segi kualiti, ini boleh berlaku pertambahan juga di sisi mutakallimin pun. Kata Imam Nawawi, mereka yang berpendapat iman basit, mereka juga menerima bahawa iman itu boleh bertambah dari segi kaifiyat. Dari ilmu yaqin boleh naik kepada ainul yaqin. Daripada ainul yaqin boleh naik ke hakul yaqin. Itu pertambahan dari segi kaifiyat, nama dia. Kaifiyat maknanya kualiti iman dia. Iman tahu meningkat kepada iman tengok, meningkat kepada iman rasa. Kan berbeza kan tahap keyakinan tu. Satu kita tahu, orang beritahu kita ada kemalangan dekat Pengadam Baru, orang beritahu, kita pun start motor pergi tengok sendiri, kita pun dapat ainul yaqin. Tentu sekali keyakinan kita pun, kaifiyat yakin kita tu sudah bertambah. Kemudian tahu kita duk sibuk-sibuk tengok orang kemalangan, tiba-tiba orang langgar kita pula, na'udzubillah, kita pun kena langgar, maka kita dapat hakul yakin. Boleh faham ke tu? Dapat yakin yang rasa, yakin yang berasakan rasa, hakul yakin. Faham eh? yakin berasakan rasa kan. Itu yakin tahap tertinggi. Maknanya golongan mutakallimin yang kata iman basit, mereka tidak menafikan bahawa iman boleh bertambah dari segi kaifiyat. Mereka nafikan tu dari segi kamiyah. Dari segi kuantiti iman, sebab iman tu nama kepada tasdik dalam hati. Dari segi kamiyahnya tu dia tak bertambah dan tidak berkurang lah. Misalnya kita kata rukun iman 6 perkara. Bagaimana perkara kan? Syarat untuk najatnya 6, maka dia tak boleh 5 dan tak perlu ditambah sehingga jadi 7. Itu maksud gitu. Dari segi kamiyah dia tak bertambah dan tak berkurang. Dia tak kurang jadi 5, tetap 6 rukun, dan dia tak perlu ditambah sehingga jadi 7 rukun iman. Itu dari segi itu, dari segi kamiyah tu tidak bertambah berkurang. Tapi dari segi kaifiyat dia boleh bertambah. Macam iman pada Allah, iman pada kudrat Allah. Satu, ilmu yaqin, macam Nabi Ibrahim. Dia tengok bintang, lepas tu bintang tu terbenam, dia kata ni tak boleh jadi Tuhan ni, sekali ada sekali tak ada. Itu ilmu yaqin. Kemudian bila dia melihat sendiri Allah Ta'ala menghidupkan burung yang mati, dia ambil 4 ekor burung, dicincang letak atas 4 bukit. Kemudian dia tengok sendiri Allah Ta'ala menghidupkan balik burung tu, dia dapat ainul yaqin. Kemudian bila baginda Ibrahim AS mengalami sendiri, dicampak ke dalam api, Allah Ta'ala perintahkan api itu supaya selamat dan sejahtera untuk Nabi Ibrahim. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selamat dan sejahtera untuk baginda Ibrahim AS. Baginda Ibrahim alami sendiri. Maka itu contoh kaifiat iman Nabi Ibrahim, daripada ilmu yaqin naik kepada ainul yaqin, naik kepada hakul yaqin. Jadi dari segitu boleh berlaku pertambahan dari segi kaifiat. Yang mereka maksudkan tak berlaku pertambahan yang dari segi kamiyah tadi. Jadi dua tanbih berkenaan dengan iman la yazidu wa la yanqusu di sisi mutakallimin. Boleh faham kan? Kemudian apa nisbah ni antara iman dan Islam? Sebab di sini Imam Bukhari, kita tengok dalam Tarjamatul Bab ni kan, Imam Bukhari nak sabitkan iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu murakkab, bertambah dan berkurang.
Tetapi Imam Bukhari petik hadisnya buniyal islamu ala khamsin. Nak cerita tentang iman, mudda'anya, dakwaannya tentang iman, tapi dalil yang didatangkan tentang Islam. Dalil yang didatangkan tentang Islam, dakwaannya tentang iman. Jadi seolah tidak ada mutabaqah tu. Maka perlu kita cari apakah nisbah antara iman dan Islam ni. Ada berapa pendapat di sini? Ada 3 pendapat kan tentang nisbah antara iman dan Islam. Nisbah ni maknanya dia punya kaitan dia tu. Yang pertamanya nisbah dia ialah nisbah taraduf. Maka kalau kita tengok dalam nusus Quran dan hadis, iman dan Islam ni nisbahnya taraduf. Taraduf mana sama. Apa itu iman? Iman itulah Islam. Apa itu Islam? Islam itulah iman. Nisbah taraduf. Contoh taraduf ni ialah ayat Quran, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Ini Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan kaum Nabi Lut kan? Sebelum Allah datangkan azab kepada mereka, Allah kata kami keluarkan orang mukmin yang ada di kampung itu, dan tidak kami dapati melainkan serumah saja. Setelah kami keluarkan, kami tak dapati di kampung itu melainkan satu rumah saja, rumah orang Islam. Dah keluar dah semua, tinggal satu rumah yang paling akhir keluar, iaitu rumah keluarga Nabi Lut lah. Yang ni kecuali isterinya kan. Yang lain telah keluar semua. Jadi situ mukminin dengan mukminin digunakan pada tempat muslimin, dan muslimin digunakan pada tempat mukminin. Nisbahnya taraduf ataupun tasawi. Iman dan Islam tu sama. Contoh tabayun pula, dia ada 3 kan. Satu taraduf, yang kedua tabayun, dan yang ketiga tadakhul. Maksud taraduf ni sama, Islam dan iman tu sama. Dan maksud tabayun ni berlainan. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Badui kata kami beriman. Allah nafikan keimanan mereka. Allah kata qulu aslamna. Lam tu'minu, kamu belum lagi beriman, kamu katalah kami Islam. Ini contoh nas yang menunjukkan ada tabayun antara iman dan Islam, berlainan. Tabayun maknanya berlainan. Satu lagi penggunaannya dalam bentuk tadakhul. Tadakhul ni maknanya Islam lebih umum dari iman. Islam lebih umum dari iman. Al-Islamu a'ammu wal imanu akhassu. Contohnya riwayat Amr bin Abasah. Dia tanya Nabi, ayul islami afdal, manakah antara Islam ini yang afdal? Nabi kata al-iman, iman. Bermakna Islam tu ada banyak tahap. Yang paling afdal di antara banyak Islam tu iman. Jadi berarti Islam lebih umum daripada iman. Kullu mu'minin muslimun, setiap mukmin mesti dia Islam. Dan sebaliknya, wala aksa, tiada sebaliknya. Walaisa kullu muslimin mu'minan, tak mestinya setiap orang Islam itu mukmin. Ada Islam yang mukmin, ada Islam yang tidak mukmin. Boleh faham? Bermakna Islam lebih umum dari iman. Ini ada 3 ni nisbah. Jadi macam mana kita nak tatbik antara 3 nisbah ni? Sehingga Imam Bukhari guna iman pada tempat Islam, Islam digunakan pada tempat iman. Yutlaqu ahaduhuma 'alal akhar. Di sisi Imam Bukhari, yutlaqu ahaduhuma 'alal akhar. Masing-masing digunakan pada tempat yang lain. Iman digunakan pada tempat Islam, Islam digunakan pada tempat iman. Macam mana kita nak tatbik antara 3 bentuk nusus ni? Dia punya tatbik dia mudah saja. Kita kata iman ni, kalau lihat iman dan Islam ni, kalau kita lihat dari dalam keluar, inqiyad batin, inqiyad hati, kepatuhan dalam hati, membawa kepada inqiyad zahir, kepatuhan anggota zahir, itu kita akan kata iman. Bila lihat dari dalam keluar, kita kata iman. Dan bila kita lihat daripada luar ke dalam, kepatuhan zahir menunjukkan adanya kepatuhan dalam hati.
itu kita kata Islam. Mana bila pandang dari luar kita kata Islam, bila pandang dari dalam kita kata iman. Jadi beza antara keduanya sekadar beza i'tibar saja. Al-farqul i'tibariyu, perbezaan pada i'tibar. Jadi maknanya al-iman wal Islam ni muttahidani bidzat, pada zatnya sama, mutaghayyirani bil i'tibar, berbeza pada sudut pandang saja. Bezanya pada sudut pandang saja, pada dari segi hakikatnya sama saja. Zatnya itu sama saja. Apa itu Islam? Itulah iman. Apa itu iman? Itulah Islam. Sebab itu Imam Bukhari guna hadis-hadis yang menunjukkan iman, hadis yang menunjukkan Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibina atas 5, bermakna Islam murakkab. Imam Bukhari jadikan hadis ini sebagai dalil untuk mensabitkan iman murakkab. Hadis yang menyatakan Islam itu murakkab, Imam Bukhari guna untuk mensabitkan bahawa iman itu murakkab. Sebab apa? Iman dan Islam itu sama. Sama kerana tadilah, kerana fakta bahawa al-Islam wal iman ni muttahidani bidzat, mutaghayyirani bil i'tibar. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali dia kata beza dia ni, iman Islam ni macam beza fakir dengan miskin. Macam mana kalau disebut pada tempat yang sama, dalam ayat yang sama, madlul fakir berlainan daripada madlul miskin. Pengertian fakir berlainan daripada pengertian miskin bila disebut pada tempat yang sama. Tapi kalau sebut pada tempat yang berlainan, pengertian miskin itulah pengertian fakir, dan demikian juga pengertian fakir itulah pengertian miskin. Faham? Mana pengertiannya sama antara fakir dengan miskin. Islam pun gitu, kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia kata sama, Islam dengan iman kalau disebut pada tempat yang sama, dia beri makna berlainan. Macam tadi kan, bila disebut tempat yang sama, dia beri makna yang berlain. Iman tu lain, Islam tu lain. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qul aslamna. Bila disebut tempat yang sama, memberi makna yang berlainan. Bila disebut tempat yang berlainan, memberi makna yang sama. Bila sebut pada tempat yang berlainan, memberi makna yang sama. Idza ittahada iftaraqa wa idza iftaraqa ittahada. Boleh faham ke tu? Idza ittahada tempat yang sama, iftaraqa beri makna yang berlainan. Wa idza iftaraqa bila duduk di sebab yang berlainan, ittahada memberi makna yang sama. Jadi sebab apa? Sebab antara keduanya itu zatnya sama, hanya beza pada i'tibar saja. Muttahidani bidzat, mutaghayyirani bil i'tibar. Jadi sebab itulah Imam Bukhari guna tu. Guna apa? Untuk mensabitkan murakkab iman. Imam Bukhari datangkan hadis yang menyebut bahawa Islam itu murakkab. Okey. Jadi kita setakat itu dulu. Masa tak berapa mengizinkan. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.